أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عيسى وأصولهم وفروعهم والآخرين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف firman Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Artinya suruh olehmu akan ahli kamu, yakni ahli keluarga kamu, dengan mendirikan sembahyang, yakni mengerjakan solat dengan sempurna segala kaifiat mengerjakannya. Dan sabar ia atasnya, ini sabar atas mendirikan itu, dan juga sabar dalam menyeruk ahli keluarga. Pasal memang susah suruh orang sembahyang. Ya, kadang-kadang bini rajin sembahyang, laki malas sembahyang. Kadang-kadang bini rajin sembahyang, laki tuang. Kadang-kadang mak bapak rajin, anak malas. Kadang-kadang anak rajin, mak bapak malas. Kadang-kadang semua pemalas. Inilah dia. Kata solat ni cukup susah. Apa ramai orang tinggalkan solat? Jangan dikira. Jangan dikira lah orang yang tinggal solat yang punya ramai. Itulah hikmahnya. Ia didatangkan dengan kalimah istabir. Maknanya kena sungguh-sungguh sabar. Sabar sungguh. Silap-silap panggil orang solat, kena terajang. Terkejut-kejut kaki dia, kena bunguk dia bagi kita. Nah, terpelanting.
Ni kata solat ni orang marah solat ni. Nah, suruh solat ni marah, sensitif. Baik, habis. Dan sabar ia atasnya. Titik. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Baik, titik. Maka sebenarlah bahawa adalah. Buka kipas. Tutup. Maka sebenarlah bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati. Maka sebenarlah, yakni sebenar-benarnya lah bahawa adalah ia solat itu, ia solat itu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Apa maksud kata sejuk mata hati? Al-Quran dalam bahasa Arab disebut qurratul ain. Inna solata qurratul ain. Sesungguhnya sembahyang itu penyejuk mata hati, iaitu tempat ketenangan jiwa dengan Allah Ta'ala. Jiwa yang serabut, yang stres, jiwa yang selalu ghaflah, jiwa yang selalu nak buat dosa, jiwa yang tidak tenteram dengan dalam kehidupan, maka rajin-rajinlah solat, ya, solat qada kurang kali. Kalau kita rasa kita tak ada qada, tapi cuba kita tengok banyak tak solat kita tu lalai. Maka kalau banyak, maknanya dulu-dulu pun banyak lalai. Maka afdal dia buat sembahyang qada. Walaupun tak wajib qada itu sebab tak tinggal, tapi Imam Ghazali dia qada solat-solat yang dia tak khusyuk. Baik, jadi boleh ke kita qada solat yang tak khusyuk? Setahu kita yang wajib qada itu ialah solat yang ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Wajiblah kita qada. Ini kita nak qada ke solat yang tak khusyuk? Baik, solat yang tak khusyuk tak wajib qada. Solat yang tak khusyuk tak wajib qada. Tapi kalau siapa-siapa nak qada sebagai menampung-nampung pahala bagi solat yang tak khusyuk, maka itu boleh sahaja. Ada ke dalil dia? Orang duk marah sangat kata tak boleh memandai-mandai, haram katanya. Haram kita qada solat yang tak ditinggalkan. Ya, tak sah lagi, haram katanya. Baik. Kita lihat sebuah hadis Nabi SAW. Satu ketika Nabi dia tertinggal. Satu ketika dia teruzur solat fardu asar berjemaah. Dia teruzur. Ini bukanlah kelemahan dia. Ini adalah rupa-rupa teruzurnya Nabi daripada solat jemaah di masjid.
Maka lepas tu Nabi sembahyang asar, sembahyang yang dia tak pergi jemaah ni, dia ulang balik sembahyang tu. Dia ulang balik solat tu. Dia ulang balik 27 kali. Kerana solat berjemaah ni dapat pahala 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Maka Nabi solat 27 kali dia qada. Maka lepas dia habis 27 kali qada, Allah berfirman, dia kata, ya Muhammad, walaupun kau telah mengerjakan 27 kali solat yang diulang itu, masih tetap tidak menyamai sekali solat berjemaah di masjid. Hadis ni menunjukkan apa? Boleh kalau kita nak ulang-ulang solat atas dasar ittihad. Atas dasar ittihad, itu hukumnya adalah boleh, harus, bahkan dapat pahalanya. Setengah ulama tasawuf dia kata sunat. Sunat kita mengulang-ulang balik solat-solat kita yang tak khusyuk, tapi tak wajib. Setengah ulama tasawuf. Antara yang berkata demikian ialah Imam Al-Ghazali. Baik, habis. Dan ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya, sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Tetapi bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat, kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira-kira makrifatnya. Titik. Baik, jadi maknanya apa? Maknanya solat itu adalah tempat tenang hati, yang diumpamakan sebagai qurratul ain, tempat sejuk mata hati. Maka makna tempat sejuk mata hati itu dia kata, iaitulah ibarat pada nak menyatakan suka, kesenangan, sempurna nikmat, lazat dan sebagainya itu, maka diumpamakan dengan satu sebutan qurratul ain, ya, penyejuk mata hati. Siapa solat tak sejuk hati, bermakna dia belum solat lah. Solat subuh pun berat. Ni susah. Ada orang kata saya tak pernah solat subuh pun tapi rezeki saya tak putus-putus, Allah Ta'ala beri. Jaga-jaga. Itulah rezeki yang paling ditakuti oleh sekalian kekasih Allah. Sekalian kekasih Allah ni paling dia takut ialah inilah dia. Walaupun tak taat, tapi nikmat cukup banyak, melimpah ruah. Walaupun banyak dosanya, tapi nikmat pun banyak juga, melimpah ruah. Bertambah naik jawatan dia, tak pernah turun-turun. Jaga. Takut itu adalah tanda Allah mendahulukan nikmat di dunia kerana menutup nikmat di akhirat. Barangkali dia pernah minta doa ke Allah Ta'ala, ya Allah, gantikan nikmat akhirat milikku itu kepada nikmat dunia. Aku nak rasa nikmat di dunia ni. Oh, jangan. Ada orang duk pilih doa lagu tu. Di akhirat ni tak, kalau tak dapat nikmat, dapat azab.
Kalau dapat azab, sentiasa diazab dengan sentiasa merasa makin sakit, makin sakit, makin sakit. Bukan Allah bisa tegal biasa dah. Sebab tu jangan duk minta ditukarkan nikmat akhirat dengan dunia. Jangan. Jangan sekali-kali. Ya. Jangan sekali-kali minta doa tu. Nak minta saja, ya Allah kurniakanlah kepadaku nikmat dunia dan akhirat, tak apa. Jangan minta ditukar sungguh lagi. Ada orang minta lagu tu. Pasal ada disebut dalam satu riwayat zaman salafus soleh dulu ni, adalah seorang suami ni, dia dah lama dah kahwin, orang lelaki ni dia lama dah kahwin, tapi dia tak rasa sedap kehidupan dia tu, tak rasa sedap hati dia ni, sebab dia tak dapat nak membahagiakan isterinya, sebab dia miskin. Tapi bini dia ni solehah, dia ni rasa tak sedap hati, tak puas hati, rasa macam bersalah sebab tak dapat nak membahagiakan isterinya, ada sebab dia tu miskin. Maka satu ketika dia tak tahan dengan kemiskinan dia, dia pergi ke sebuah sungai, dia meraung-raung dengan Allah Ta'ala. Dia meraung-raung minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah rezeki pada aku nak membahagiakan isteri aku, kata dia. Ada kata adalah pahala di akhirat, nikmat di akhirat, maka kau tukarkanlah nikmat itu kepadaku di atas muka bumimu ini. Oh, dia doa lagu tu. Maka bini dia ni duduk mengintai dah. Tadi ni masa dia pergi ke sungai, bini ikut dia. Tengok apa dia buat. Dia bawa dengan kain sejadahnya apa semua kat tepi sungai. Kalau kita lah, ini tadi pun black tengok tu. Lagi pergi kahwin seorang lagi je. Rupa ni pergi meraung tepi sungai, merayu dengan Allah Ta'ala, minta rezeki, minta ditukarkan nikmat akhirat dengan nikmat dunia. Dunia ni susah, dia tak mau. Dia nak, kalau ada akhirat tu untuk dia, bagilah kat dunia ni. Maka bini dia dengar. Dia doa tu, bini dia dengar. Duduk nguting-nguting dia dengar. Pelan-pelan dia pergi kat laki dia. Dia peluk laki dia. Dia kata, ya wahai suamiku, jangan kau doa begitu. Sesungguhnya aku sayang kepadamu ini kerana kamu itu miskin. Barangkali kalau kamu kaya, aku tiada lagi di atas muka bumi. Masya Allah, dapat isteri lagu tu. Taubatlah wahai suamiku, sesungguhnya nikmat di akhirat tak ada sebanding pun dengan nikmat di dunia, walau seisi dunia ini. Itulah dia seorang perempuan yang solehah. Mana nak cari lagu tu? Ada lah ni lagu tu. Dia tengok kawan sebelah dah pakai Ferrari, kawan sebelah sana dia pakai Lamborghini, depan situ pakai Porsche, belakang pula pakai Rolls Royce. Yang hujung sana dah beli helikopter landing ke atas bumbung. Yang dia duduk rumah sewa 2 bilik suku. Suku tu Jamban. Tengok pandai anak-anak dah 5-6 orang, tua dah, duduk rumah sewa lagi. Apa nak jadi dengan aku, dapat laki bodoh. Celaka punya tok laki, belum kahwin janji nak bina mahligai, istana istana mahligai. Lautan api kan kurenangi untuk membahagiakan dirimu. Katanya tiba-tiba dah kahwin,
Anak dah berenyuk dah, duduk rumah sewa lagi, tak guna punya lelaki. Ni dia. Ini bukan perempuan solehan, ini perempuan salah lihat. Ini lagi punca dia lah, satu keluarga masuk neraka. Patutnya jadi seorang isteri ini bagi semangat pada suami untuk istiqamah alal ubudiyah, bukan istiqamah cari rezeki sampai tak kenal nak mati. Ingatlah kematian. Ingatlah kematian. Nak cakap tu ingat matilah sama. Tantah sat lagi kita mati. Kita tak tahu. Ya, kita duk rasa kita terpandai sangatlah. Pasal apa? Pemikiran kita nak up to date. Kita rasa pemikiran kita ni pandai sangatlah. Pasal kita ada perancangan nak jadi orang kaya. Kita rasa kita tu pandai sangatlah, otak kita tu. Pasal kita ada fikir macam mana nak memajukan diri. Dia tak tahu itulah sebodoh-bodoh pemikiran. Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang menggunakan akalnya untuk mencari bekalan mati. Tapi orang yang bodoh ialah orang yang menggunakan akalnya untuk mencari harta yang tak akan dibawa mati. Guna akal untuk cari harta tu orang bodoh. Paling bodoh lagi orang yang bersungguh-sungguh mencari harta. Perah-perah habis keringat dia dan pemikirannya untuk mengumpul harta, untuk nikmat dunia yang sementara. Itu lagi bodoh. Jadi kalau kita miskin, itu satu kelebihan untuk kita cepat masuk syurga. Orang miskin ni, orang miskin yang soleh dengan orang kaya yang soleh. Orang miskin yang soleh terlebih dahulu masuk syurga 500 tahun sebelum orang yang kaya yang soleh. Tapi orang hari ni, dia bukan kata orang tak mengaji agama. Orang mengaji agama pun tak pandang orang soleh. Dia pandang, kalau orang tu ada datuk, ada Tan Sri, ada pendapatan income sebulan 1 juta, 2 juta, 5 juta. Dia kata inilah orang yang berjaya. Bukan kata siapa, orang pondok sekalipun lah ni. Orang pondok sekalipun. Duk pondok, mengaji lama pondok, tapi dia tak agungkan orang-orang yang soleh. Dia agung orang kaya. Dia tu dulu mengaji pondok ya, sekarang jutawan tu, million hebat. Dia pandang hebat. Dulu mengaji macam mana, ada tahu? Orang-orang soleh ni takut kekayaan. Nabi pun minta, Allahumma rzuqni rizqan miskinan tayyiba. Nabi pun duk pesan, takutilah olehmu akan kekayaan. Tapi orang hari ni orang pondok sekalipun duk agung orang kaya. Apa atas lagi orang tak pondok, duk pondok pun nama pondok gobok borok. Dia faham dia duduk pondok pasal apa dulu. Dulu dia duduk pondok pasal apa, dia tak faham barangkali. Ni kalau cerita, dia kata jumuk lah kita ni, bodoh lah kita ni, bangang, kongong. Low class. Otak dia tak up to date langsung. Bila je nak upgrade otak dia, boleh maju macam kita. Itulah dia. Hari ni, duk pondok tu, dah keluar dah pondok, duk cakap macam tu. Pemikiran macam tu. Pemikiran dia, kalau dulu hang mengaji pondok, hari ni hang jadi kaya, hang memang hebat. Kalau dulu hang mengaji pondok, hari ni hang dapat Tan Sri ataupun Tiang Sri, hang hebat.
Tapi kalau dulu hang ngaji pondok, hari ni haduk kampung tanam pisang ya. Duk pergi masjid, balik pergi kebun. Duk pergi kebun, balik makan nasi. Duk main kotu ya, kebun, masjid, rumah. Kebun, masjid, rumah. Low class. Dia tak pernah dengar ke? Allah mengiktiraf dan memuliakan orang miskin yang soleh. Allah mengiktiraf dan memuliakan mereka. Nabi memuliakan dan mengiktiraf mereka. Nabi kata, dan tak kala aku berdiri di pintu neraka, dan tak kala aku Nabi kata apa? Tak kala aku berdiri di pintu syurga, aku dapati di dalamnya ialah orang-orang miskin. Orang miskin banyak masuk syurga. Pasal apa? Dah tak ada duit nak jual di kata, tak boleh. Jadi orang yang bertakarrub kepada Allah. Dan tak kala aku berdiri di pintu neraka, aku dapati di dalamnya ialah orang-orang kaya dan perempuan. Orang perempuan banyak masuk neraka. Pasal apa pula orang perempuan masuk neraka ramai? Bukankah orang hari ni orang perempuan banyak masuk sekolah pondok, banyak masuk tahfiz, banyak dah pakai purdah, banyak dah yang pergi solat, banyak dah yang rajin daripada suami pun ada. Pasal apa? Pasal yang tak macam tu lagi banyak. Pasal yang tak macam tu lagi banyak. Orang perempuan ni ramai. Walaupun kita nampak ramai dah yang pergi masjid, ramai dah pergi mengaji, ramai dah tutup aurat pakai niqab, pakai hijab. Tapi ramai juga, bahkan lebih ramai yang masih bojeng. Yang masih bojeng. Bojeng tu bojeng. Tahu tak tu pemakna bojeng. Ikut orang. Masih lagi bertelanjang, masih lagi tak mengaji, masih lagi durhaka mak bapak, durhaka suami. Durhaka suami ni bukan nak payah, dia tak puas hati dengan keadaan suami dia yang serba kekurangan. Sudah cukup dah tu. Bila lah nak mampir orang tua ni lah, dapat aku kahwin dengan orang kaya. Yuk lah tu. Zaman dulu ada seorang perempuan, dia ni amat jaga ayah dia. Dia mak tak ada lah, adik-adik lain pun tak ada. Maka dia kerja dia jaga ayah. Pagi-pagi dia kejutkan ayah dia sembahyang, dia yang mandikan ayah dia, dia yang wudukkan ayah dia. Ayah dia solat baring, dah tua dah tak larat, dia nak bangun. Nanti dialah yang buat sarapan untuk ayah dia. Ayah dia buang air, dialah yang uruskan. Ya. Maka orang-orang di kampung ni kata solehahnya perempuan ini. Pasal apa? Pasal jaga ayah dia rapi sungguh. Tak ada lah orang yang macam tu. Kalau kat kampung ni dia seorang je lah, tak pergi ke mana. Ayah bunyi sikit cepat masuk. Takut ayah ni sakit, ni nak pecik ayah dia. Tak berpisah dengan ayah ni, masak-masak sambil tengok ayah. Dah tu pula dia jugalah yang pergi, dia cari rezeki, ambil upah basuh kain rumah orang. Dah dia uruskan ayah dia semua, dia pun pergilah pula ambil upah basuh kain. Solehah lah. Oi, mana nak carilah orang taat sungguh ayah.
Maka orang-orang kampung kata solehah ni perempuan ni. Tiba-tiba dia mati lebih awal pada ayah dia. Dia ceritanya ni, ayah pun tua, dia pun tua dah. Dah lama berkhidmat untuk ayah ni sampai tak mau kahwin. Orang masuk Minang pun tak nak, sampai dia nak jaga ayah dia. Tak ada takut tok lelaki ni tak boleh terima ayah dia yang sakit. Bila dia bila dia meninggal dunia, di kampung dia ni ada satu orang soleh. Orang soleh ni bermimpi, ya, tengok dia ni duduk dalam neraka. Bukan duduk dalam syurga, duduk dalam neraka. Maka dalam mimpinya tu dia bertanya kepada malaikat, kenapa si fulanah ini, ya, si perempuan yang solehah ni masuk neraka, sedangkan dia solehah, dia jaga ayah dia. Sampai dia yang mati dulu, bukan ayah dia. Maka jawab malaikat, dia kata sesungguhnya dia memang baik terhadap ayahnya, dia amat jaga ayahnya, dia amat prihatin kepada ayahnya, tapi dalam hatinya mengharapkan ayahnya mati. Dia harap ayah dia mati. Pasal apa? Dia tak larat nak jaga. Nampak? Cuma tak diluahkan perasaan itu, dipendam dalam hati. Maka tempatnya dalam neraka. Masya Allah. Orang kata, kalau kita marah, jangan sampai terbit di mulut, biarlah duduk dalam hati. Ya. Tapi rupanya masuk neraka juga. Baik, kita fahamkan maksud kata kalau kita marah jangan terbit di mulut, biar duduk dalam hati. Baik, maksud ayat itu ialah kalau kita nak marah jangan diluahkan, sabar dulu di dalam hati, kemudian kita halalkan kepada yang hak. Yang tu baru dapat pahala. Tapi kalau kita rasa nak marah, lalu kita pendam dalam hati, kita tak halalkan kepada yang hak, duk pendam itulah sampai mati, tempatnya dalam neraka. Jadi itu cerita anak yang soleh, anak yang solehah. Zahir nampak soleh, rupanya toleh. Zahir nampak solehah, rupanya talihah. Solehah baik, talihah jahat. Begitulah juga isteri. Zahir nampak baik, ya. Hati dia kata dia nak mampus lawan tua ni. Ya tu. Kiaskanlah dengan cerita anak dengan ayah tadi. Suami dengan isteri, isteri dengan suami, guru dengan murid, anak dengan ayah, atau anak dengan ibu, suami dengan isteri, guru dengan murid. Dan kiaskanlah, Allah jadi berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Tengok cikgu ni tak guna ni cikgu, dia mampus. Depan baik, ya. Bukan kata cium tangan, tapak kaki cikgu pun dia cium. Tapi dalam hati ni tak guna tu. Ayah aku pun hantar sini buat apa? Wang karen. Itulah dia, ya. Baik, habis. Jadi itulah dia, bila kita buat baik ni, jangan hanya buat baik pada zahir.
Kena baik sampai ke batin. Dengan baik hanya pada zahir, baik hinggalah ke dalam batin. Bukan pada jasmani saja, tapi sampai ke rohani. Macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni hidup zaman Nabi. Dia duduk di negara Yaman. Kisah Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Uwais Al-Qarni ni dia hidup zaman Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi. Bila Nabi hampir wafat, Nabi cerita dekat sahabat. Dia kata, ada seorang umatku amat terkenal di langit, tetapi tak terkenal di dunia. Carilah kamu, namanya Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Maka bila Nabi dah tak ada, orang pun cari, jumpalah dia. Yang Nabi kata dia ni ahli syurga, terkenal di langit. Apa amalan dia? Sedangkan dia hidup zaman Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Rupanya dia amat berbuat baik kepada ibunya. Sebab dia tak pergi jumpa Nabi dan tak berkesempatan pun nak jumpa Nabi, walaupun dia tu hidup sezaman dengan Nabi, rupanya sebab dia jaga mak dia dengan penuh kasih sayang zahir dan batin, rohani dan jasmaninya. Dia tak merongut, dia sayang mak tu, dia tak merongut, dia jaga mak tu, dia tak merongut, dia suka. Jadi dia tak jumpa Nabi tu pasal dia sayang kat mak ni, jaga mak ni. Maka Nabi kata dia ni orang yang terkenal di langit. Inilah kisah Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Orang yang amat taat kepada ibu dia. Taat tu bukan wayang lah. Kita ni wayang lah. Balik-balik rumah, bola serban, jubah, masuk waktu solat, waktu solat 3 hari lah. Lepas tu pium lepak sana, lepak sini, habis. Betul tak? Tak betul? Mak dia tahu berjual dah anak aku dah pondok bagusnya. Yang apa dia kita tengah lepak dia kopiah dalam bukit dah. Balik-balik rumah babak dah pakai kopiah. Ajar dah sembahyang, dah bagus solat tadi di masjid. Pada masjid pun tak nampak. Baik. Jadi kita ni bila nak buat baik dengan orang atas kita, dengan orang atasan kita, buat baiklah dengan ketulusan hati yang semata-mata mencari keampunan dan keredaan Allah. Bukan kerana keterpaksaan. Nak buat lagu mana? Dah kita ada ayah lagu tu, kena jaga jugalah. Itu keterpaksaan, bukan dengan redha. Jadi macam perempuan tadi, masuk neraka punya. Cuma nerakanya tu taklah sehebat anak durhaka secara terang-terangan. Cuma jadi anak durhaka yang disembunyikan. Durhaka juga. Pasal dia mengharapkan ayah dia mati. Dia sayang ayah dia, bukan tak sayang. Dia sayang ayah dia, tidak dia tak jagalah ayah dia. Tapi dia mengharapkan ayah dia mati. Sebab tak larat nak jaga. Itu saja. Akhirnya dia mati dulu, dia masuk neraka dulu. Dia masuk neraka. Maknanya dia kena azab kubur. Orang mati masuk kubur, tak masuk neraka lagi.
Kalau kena azab kubur lah. Neraka bila? Lepas kiamat besok lah. Itulah maksudnya tu. Jadi bila kita berbuat baik dengan siapa pun, jangan niat kerana nak wayang. Wayang tu wayang. Berlakon filem. Cuba tengok pelakon filem. Hari ni dia berlakon jadi kepala gangster. Satu wayang lagi dia berlakon jadi Pak Imam pula. Satu wayang lagi dia berlakon jadi tuan guru lah. Satu wayang lagi dia berlakon jadi penyamun tarbus. Macam-macam dia berlakon. Itu wayang. Allah, kita pun duk ada yang benda ni. Betul tak? Kita menyembunyikan kejahatan-kejahatan kita, zahirkan kebaikan. Itu tanda dia dalam hati kita ada nifaq. Tunjuk dekat mak tu baik, tunjuk dekat ayah tu baik-baik, ya semua. Padahal dalam hati tu Allah, ya. Jaga-jaga tu. Jadi kalaulah kita ni jadi orang yang seperti itu, apa dia? Buat baik kat depan orang, belakang orang Allah. Maka kita ni kena sadarkan diri kita. Wahai diriku, janganlah kamu dibelenggu dengan kemunafikan. Wahai diriku, sedarlah, jangan berterusan begini. Nanti azab kubur, azab neraka, kau tak tahan. Wahai Tuhan, ya Rabbi, ya Ilahi, tolonglah aku nak jadi baik zahiran wa batina. Aku nak jadi baik zahir dan batin. Aku nak jadi orang soleh yang bertakwa, bukan nak jadi pelakon filem. Tunjukkanlah aku dan jadikanlah aku orang yang kau ampuni segala dosa, dan jadikanlah aku orang yang kau redha dunia dan akhirat, seperti firman-Mu, radiyatan mardiyah. Kena merayu dengan Tuhan. Kena merayu minta tolong dengan Tuhan. Aku nak jadi baik, ya Allah. Aku nak jadi baik dunia akhirat. Aku nak jadi baik zahir batin, bukan pelakon filem. Aku tak mampu nak jadi baik, ya Allah, tolonglah aku. Minta tolong dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong. Allah tunjukkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami tunjukkan jalan kami itu. Jangan berpanjangan rasa diri tu dah baik. Ni kadang-kadang kita rasa kita lebih baik pada orang. Dia perasan kata dia baik. Inilah yang paling celaka. Perasaan tu yang paling celaka, mencelakakan diri. Perasaan tu perasaan celaka, akan yang mencelakakan dirinya. Dia rasa dia dah baik. Aku tak mencuri, aku baik. Aku sembahyang, aku warak. Orang semua suka kat aku. Inilah dia. Perasaan-perasaan yang menipu daya, yang menyebabkan kita jadi orang-orang yang munafik. Munafik ni orang putih bagi apa? Hipokrit. Jadi kena minta tolong dengan Tuhan. Kita nak jadi baik sendiri tak boleh. Hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Nabi kata, innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanyalah pemberitahu, Allah jualah yang memberi hidayah. Kita ajak orang menjadi baik, kita jangan mengharapkan dia tu jadi baik dengan sebab dakwah kita. Salah tu.
Kita mengajak orang jadi baik, kita ajak tu adalah Allah yang menggerakkan. Kalau dia jadi baik, itu hidayah Allah kepadanya. Jangan duduk padang. Dia tu duduk, saya yang ngajar, tidak bodoh. Contoh bomo kemarin kan. Dia tu berubah dengan saya lega tu. Baik dia kebuk, yang tak baik. Ni semuanya benda yang jadi apa? Membatalkan pahala-pahala amal. Jadi batal pahala amal dengan sebab dia rasa diri baik. Jadi sebelum kita nak kata korang, kita pandang kita lagi teruk pada orang tu. Sebelum kita nak pandang orang tu jahat, kita pandang kita lagi jahat pada dia. Aku ni baik sangat ke? Hati aku ni orang tahu. Kalau orang tahulah hati aku ni, orang lempar aku dengan tai. Jadi itulah kaedah orang-orang sufi dulu. Mereka bukan membina empayar kekayaan. Bahkan mereka tidak pandang pun empayar kekayaan itu satu kebaikan dan satu keberkatan. Sebaliknya mereka takut akan kekayaan. Pasal Nabi suruh. Nabi kata takutlah olehmu akan kekayaan. Tapi orang hari ni duk bangga orang kaya. Jangan kata orang mengaji akademik, orang mengaji sekolah pondok telefon. Dia mengaji pondok tu, nama pun pondok. Maknanya pergi di tempat buruk, tapi nak jadi orang orang kaya-kaya, pergi sekolah batu. Yang ada akaun semua tu. Mengaji sekolah pondok buruk juga. Kalau kita mengaji agama, nak cari jalan akhirat, tapi tak mau jadi miskin, nak jadi kaya, jadi samalah macam orang yang mengaji, nak jadi kaya tu. Yang bukan mengaji agama tu, tak ada lah beza. Kalau kita pandang kaya itulah tanda keberkatan. Kalau kita pandang kaya, berjawatan tinggi itulah kita mengaji jadi berkat. Salah tu. Orang mengaji pondok pasal nak jadi miskin, kan nak jadi kaya. Silap ngaji, silap niat. Silap niat. Sebab itulah dalam hadis dia kata apa? 3 jenis orang yang mengaji masuk neraka. Yang pertama, belajar untuk mencari harta kekayaan dunia. Satu. Yang kedua, belajar untuk mencari kedudukan setanding dengan alim ulama, supaya orang kata, itu syekh tu, Syekhul Kabir tu. Nak terkenal, nak duduk. Kalau duduk tu tak maulah duduk kat belakang-belakang, tak maulah. Kalau pergi masjid, orang tolak jadi imam. Kalau pergi majlis-majlis, orang tak lepas sekali tu, duduk atas bangku yang macam tu. Nak macam tu. Nama pun Dato' Tan Sri. Tun. Mestilah lagu tu. Nak jadi lagu tu. Tempat dalam neraka. Dan yang ketiganya, belajarkan anak bermegah-megah dengan orang-orang bawahan. Ini satu hal itu. Nak orang cium tangan, orang cium punggung, cium bontot, bangga sangat. Orang cium tangan orang. Hebat aku ni. Inilah dia 3 jenis mengaji masuk neraka. Baik, kita duduk kat mana kita mengaji ni? Saya tak mampulah nak bagi ikhlas hati. Itulah kita kena merayu dengan Allah Ta'ala. Kena merayu dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak jadi baik ni, kadang-kadang orang tohmah kita. Tu
dia punya liku-liku perjalanan tu. Liku-liku perjalanan nak jadi orang soleh ni memanglah dia kena tohmah, dia kena dibenci orang, ditohmah orang, disakiti orang, dizalimi orang, ya, difitnah orang, dibenci orang, diinainya orang. Pasal itulah perjalanan nabi-nabi dulu. Itulah perjalanan anbiya wal mursalin dulu-dulu. Perjalanan orang-orang soleh, alim ulama dulu. Kalau nabi kena, orang-orang berjalan nak menuju kepada Allah pun dia akan kena. Dia akan kena, lagu tu dia akan kena. Ya, ditipu orang, dizalimi orang, dibenci, dihina, ditohmah, disihir, dibunuh sekalipun. Pasal berjalan menuju Allah ni banyak liku dia. Jadi kalau kamu mengaji agama, tiba-tiba nak jadi kaya, itu terbalik. Satu, dan orang dah mengaji agama, tiba-tiba memandang orang kaya tu yang berjaya. Ni pun lagi terbalik sebenarnya. Ini kalau cakap dekat orang zaman lah ni, dia kata kita kolot lah. Tapi rujuklah kita ambil Hajar Abidin tu. Rujuklah kita Ihya Ulumuddin tu. Rujuk kita Futuhatul Makkiyah Imam Ibn Arabi. Rujuklah Anwarul Qudusiyah Imam Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Rujuklah kitab Mudarikus Salikin dan berbagai-bagai lagi kitab tasawuf. Itu kitab tasawuf karangan ulama tak boleh kira. Rujuklah hadis-hadis Tirmizi. Rujuk kita hadis Tirmizi. Banyak cerita mengenai ya orang-orang soleh. Hadis lain tak ada juga. Banyak tu pun hadis Tirmizi banyak cerita bab hadis-hadis mengenai kesufian, adab-adab dan sebagainya. Bukhari Muslim ya ada juga. Saya kata tu lebih banyak. Jadi maknanya jangan ngaji agama tapi hati terbalik piang. Jangan belajar agama tapi hati terbalik piang. Jaga tu. Belajar agama tapi cita-cita macam orang tak ngaji agama juga. Orang tak ngaji agama padahal dia tak ngaji. Ni tiba-tiba orang mengaji mengagungkan orang duniawi. Ni apa pelik. Banyak dah ni lagu tu jumpa. Orang majlis pondok sekalipun dah jadi ustaz dah tu. Kita pergi majlis dia, ya, naik potong saga, tak pandang dia. Nak pula potong saga tu macam macam jerek pun. Hei, tak pandang dia. Tapi kalau mari tu tengok mata belalang. Lampu tu. Siap mata tu ada bulu mata lentik lagi tu. Dia punya lampu tu. Ada maskara. Mesti ada maskara lampu. Oh mak hai. Dia tolong buka pintu, dia tolong dukung bawa pergi duduk atas sofa. Yang ustaz tadi yang naik potong saga duduk atas kerusi plastik jelah. Pasal apa? Ini ustaz juga tapi ni dia pakai masjid. Lampu dia pun ada maskara. Siapa tu? Ustaz tu. Tuan Haji juga. Pak Imam juga. Tapi lebih pandang yang inilah dia. Ya. Maka adalah pula orang berkata dalam sebuah hadis, tiba-tiba datang seorang miskin nak masuk majlis Nabi. Nabi suruh dia duduk di luar kerana melayan beberapa tetamu terhormat di kalangan orang yang kaya. Maka dilihat di sini Nabi pun melayan orang kaya. Disuruhnya sahabat yang miskin tadi duduk di luar. Kenapa pula
kita kata kena pergi layan orang miskin tu, Nabi tak buat pun katanya. Baik, memang ada hadis itu. Tapi kita lihatlah asbabul hadis itu. Kenapa Nabi buat lagu tu? Nabi buat lagu tu kerana yang pertamanya, orang kaya yang ada kedudukan tu terlebih dahulu menjadi tetamu Nabi. Kemudian baru datang orang miskin tu. Maknanya orang miskin tadi ni orang nombor 2. Maka hang kena ikut stand lah. Macam kita nak naik bas lah kan. Bas pintu dia kecil lah. Tiba-tiba datang, "Hai kamu semua tepi, aku menteri, aku nak naik lu." Menteri tak menteri? Ikut lo, duduk belakang. Macam kita pergi klinik. Ikut lo ada lah, ikut turn lah. Ikut giliran. Itulah dia. Yang pertama ni pasal ya Nabi mementingkan siapa bagi dulu. Dia hormat yang tu dululah. Habis satu. Yang kedua, orang kaya yang datang tadi itu, mereka bukan semata-mata nak sembang kosong, tapi urusan umat. Orang miskin tadi hanya nak bertanya urusan peribadi, lambat sikit pun tak apa lah, ni urusan umat dulu. Jadi lihat kepada asbabul hadis itu. Apa sebabnya Nabi buat lagu tu? Maka jangan terbaca hadis saja tapi tak faham asbabnya, asbabul hadisnya. Baik, habis. Kita berhenti sekarang dulu. Kemudian katanya diriwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu. Soalan, anak yang derhaka yang selalu pukul ibunya tiba-tiba meninggal dalam keadaan derhaka, buat zalim pada ibunya, tapi ibunya tetap maafkan dia. Jadi apa status anak itu di akhirat nanti? Status anak itu di akhirat nanti kita tak tahulah. Pasal tu di akhirat ni kerja hakikat. Kerja hakikat ni kerja Allah Ta'ala. Ya? Kerja Allah Ta'ala kita mana nak tahu? Kita tak akan tahu kerja Allah Ta'ala. Tapi pada syariat, itu pada hakikat kita tak tahu. Pada syariat, jika seseorang itu diampunkan oleh orang yang dia buat dosa, mudah-mudahan dia diampunkan Allah. Mudah-mudahan dia diampuni Allah. Dan orang yang mengampunkan itu pun bertambah-tambah pahalanya. Jadi kalau kita nak pahala free, sebelum kita tidur, ya Allah, ampunilah segala dosa orang-orang yang buat salah dengan aku. Dan aku minta ampun segala dosa aku denganmu, dan ampunilah segala dosaku kepada orang yang telah aku buat salah kepada mereka. Mudah-mudahan kalau kita mati tu, adalah kita punya dosa dekat orang boleh minta maaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Pada syariatnya kena cakap macam tu lah. Inna Allah, inna rahmati ghulibat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku, kata Allah. Jadi pada dasarnya seseorang yang telah diampuni dosanya oleh orang yang dia buat salah, maka mudah-mudahan terampunlah dosanya dan meningkatlah pahala dan iman orang yang memaafkan itu. Nabi kata
tidak beriman seseorang itu melainkan dia itu seorang yang memaafkan kesalahan orang. Tidak sempurna iman seseorang itu melainkan dia menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang. Jadi mak ni baik sungguh ni. Walaupun anak dia derhaka kat dia, dia maafkan. Ni macam cerita Alaqamah lah ni. Alaqamah tak minta maaf lagi kat mak dia ni. Nabi kata, kalau kau tak maafkan anakmu, kami akan bakarlah sahaja dia. Bila dia dengar kata anak dia nak kena bakar, jangan dia Rasulullah, aku maafkan dia. Aku ibu yang melahirkannya. Ya, aku maafkan salah dia. Dia tiba-tiba sampai berita Alaqamah dah boleh mengucap. Itulah dalil dia. Bila mak maafkan anak tadi, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Itulah dalilnya. Kalau kita maafkan orang, maka orang tu akan terampun dosa. Dan orang yang memaafkan itu naik martabatnya. Jadilah orang yang pemaaf, orang yang ifwah. Ya, orang yang suci hati, yang suka memaafkan orang lain. Jadi orang yang pemaaf ni, dia makin banyak, makin lama, makin banyak orang sakitkan hati dia. Pasal apa? Itulah dia ujian. Nak jadi baik ni, dia akan datang bertimpa-timpa onak dan durinya. Bagi tak jadi baik. Ini syaitan ni. Dia akan ganggu sampai jadi jahat rupa dia. Jadi kita jangan pedulikan dia. Kita nak buat baik, jangan peduli apa kata orang jahil. Kita pakai serban ni, tak tentu lagi orang nak kata kita ni baik. Bahkan lagi teruk orang kata nanti. Boleh percaya pakai serban tu. Macam dia belit orang, macam dia belit serban, macam itulah dia belit orang. Bahasa itu. Pakai jubah meleret, habis sapu titik ayam dekat tanah, macam itulah dia sapu dia orang. Bunyilah tu nanti. Tok guru saya yang ada karamah jalan atas air, masa dia muda dia pernah jadi bendahari masjid. Dia cerita kat saya sendiri. Dia kata Pak Teh dulu pernah jadi bendahari masjid. Orang tomah Pak Teh makan duit masjid. Allah. Ya. Orang tomah dia makan duit masjid. Nak tomah pun tengoklah dulu dia siapa. Tapi itulah dia. Lagi betul jalannya, lagi dipandang serong oleh orang-orang awam. Sebab tu Nabi dah pesan, kalau kita nak buat baik, jangan peduli cakap orang juhala. Hang peduli, hang tak jadi baik. Macam almarhum tuan guru saya seorang lagi, Pak Suayub. Dia punya karamah dia, pokok nak tumbang sebelah sana, orang tebang pokok ni. Dia tebang sekarang ni nak, pokok dia nak tumbang sana, dia tarik akar je, tarik di sini. Dia tarik akar dah, pokok tu dia nak tumbang dah, dia naik balik dari sini. Sebelah sana tu tempat orang tanam semula. Kalau tumbang patah habis. Ya. Masa bila dia datang pun tak tahu. Masa tu anak murid dia tengah tebang pokok, tengah-tengah ponggan, pokok besar getah. Belah sana orang dah tanam semula dah tinggi dah, dah 7 kaki, 8 kaki, pokok getah. Belah sini ni baru baru duduk tengah tebang. Projek wisda TSB, tanaman semula berkelompok. Dia nak murid duduk tebang. Tak tebang, tiba-tiba nak tumbang sana. Dia bajet tumbang sini. Anak murid dia kata, ni kalau ada Pak Su tak boleh minta tolong lebat labu mana. Pokok tu dah nak patah. Ni kalau ada Pak Su ni boleh minta tolong lebat macam mana. Tiba-tiba duduk bawah pokok. Mana mari pun dia dah. Tiba-tiba ada kat pokok, dia tarik akar. Nampak orang tarik akar. Pokok tu naik. Pam dah sana. Lepas tu dia pun turun balik hilang.
Ni cerita guru saya. Yang musim kemarau orang dah tak motong getah. Tapi dia pergi motong, dia punya pot getah tu melimpah-limpah. Allah. Dia duk ajar saya, jangan minta jadi kaya. Nabi pun tak minta jadi kaya dengan lawan Nabi. Nanti yang jadi lawan Tuhan sekali gitu. Dia pun tak kaya. Tak kaya pun. Tak pernah menyusah korang. Dia duk menyusah korang ni orang kaya, betul tak? Bank kaya. Dia kan nak tolong orang, dia nyusah korang. Bank ni kita tolong dia jadi kaya. Bukan dia menyenangkan kita. Baik, habis kita berhenti sekat tu, insya-Allah sambung. Wallahu a'lam. Kemudian katanya riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.